Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan fardu pula qiyam artinya berdiri, dan sunat pada qiyam itu menjarangkan kaki sekira-kira sejengkal. Setelah itu maka sunat membaca doa iftitah dengan perlahan. Kita masuk rukun-rukun semayang. Semayang dah, rukun pun tahu dah, tak apalah sebagai ulangan. Nah, dia kata dan masuk pula rukun atau fardu, iaitu perkara yang mesti di dalam solat qiyam. Qiyam ini bahasa Arab, Melayu panggil berdiri. Kalau kita boleh berdiri, kita nak semayang duduk, tak sah. Melainkan semayang sunat. Ingat tu? Semayang sunat kita boleh berdiri, tapi saja nak semayang duduk. Malah nak bangun. Jawabnya sah. Sembahyang fardu tak sah. Semayang fardu kalau tak larat berdiri, baru sah duduk. Tapi kalau kita memang sakit, tak boleh berdiri, semayang fardu, terpaksa semayang duduk. Kalau bangun sakit, terpaksa semayang duduk, jawabnya boleh pahala semayang berdiri. Dapat pahala semayang berdiri. Sebab tu apa jua amalan yang kita buat sama, tiba-tiba pada hari itu kita tak boleh buat kerana uzur, boleh pahala. Tapi kalau orang tak buat, tak boleh pahala. Tak aja mari dengar masjid ngajar, lepas tu malam tu dia sakit, tak boleh pahala. Tapi orang mari sama masjid, orang ngajar dia pergi dengar, ada mau muka dia. Malam satu malam tu dia sakit, tak boleh nak pergi, kaki-kaki kok anda lah apa pun, maka dapat pahala pergi je. Padahal duduk rumah sakit, boleh pahala pergi. Gitulah kalau kita uzur, padahal kita memang nak semayang diri, dapat pahala semayang diri. Dah yang Nabi kata ajrul qa'id nisfu ajris qa'im, pahala semayang duduk separuh saja pahala semayang berdiri. Hak ni orang yang sembahyang sunat, dia boleh berdiri saja nak semayang duduk, jadi pahala separuh. Bukan untuk semayang fardu. Baik, bila kita berdiri, berdirilah lagu-lagu mana asal berdiri tegak. Dipanggil berdiri tegak. Dah kaki, antara kaki dengan kaki ni sunat buka gitu. Nampak? Sejengkal. Sejengkal sahaja. Jangan kekeng sangat dan jangan rapat sangat. Jangan kekeng sangat, jangan rapat sangat. Sejekal ni lebih kurang, jangan jekal. Ada orang dia jekal, dia nak diri dia jekal tu. Tak perlu gitu. Qadarkanlah, anggar-anggar. Nampak? Anggar-anggar saja. Baik. Kalau kita lebih kekeng gitu, hukumnya makruh. Kerana apa? Kerana dia menyempitkan saf. Badi kekeng belaka. Sepatut satu saf muat 30 orang. Dah kekeng, bila kekeng jadi 25 orang, 5 orang rugi. Nampak? Sebab tu tengok tek. Bila tu imam, bila tu bila qamat, kita bangun dalam saf, jangan pakai berdiri je. Perhati tek. Lebih kurang sejekal. Jangan kekeng. Ada orang ni pasal dia kekeng gitu. Tujuan dia bila semayang kat gini lega, tak panas. Sebab kalau rapat-rapat panas, dia kira nak sejuk amu. Panas sekejap je. Ni panasnya pasal ramai. Sekejap balik lagi dah ada apa.
buang baju, buang luar, ada apa? Nah, baru tahu nikmat sejuk. Dia kena rasa panas tu. Nah, kita panas kok. Apa perlu ni? Sekejap je, takkan sampai 15 jam. Nah, jadi sejekat. Bangun duduk pun sejekat. Bila kita luas sangat, maka menyempitkan sah. Bila kita sepit sangat, maka kita jadi uyung masa kita sembahyang. Tak cerita lah, kita sembahyang duduk rapat gitu. Dan sembahyang jadi nak eboh ni. Uyung macam berhampir kuda. Warna gitu. Nah, melainkan sembahyang di atas tempat yang bergerak, maka sunat kangkang. Gitu pula. Tempat gerak atas muka laut, candak. Gerak ngik. Jangan sembahyang secekar. Dia jadi nak rebah. Dia kena kakang gini no. Bila kita kakang gini atas muka laut, dia jadi payah rebah. Faham tak? Jadi boleh sembahyang molek. Tapi kalau kita buat secekar kita, dua kali orang ngik memang tak ada tu imam pada lain. Nah, tu lain. Jadi itu tempat-tempat darurah, atas surah biasa secekar. Sunat tu. Kalau kita langgar sengaja sunat, hukumnya makruh. Makruh tak berdosa, tapi kita rugi pahala. Maka sunat membaca doa iftitah dengan perlahan, iaitu wajah tuwat hiya lillazi fatara samawati wal arda hanifa muslima wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Ini di antara contoh doa iftitah. Doa iftitah diriwayatkan dalam hadis lebih kurang 6 atau 7 doa. Salah satunya yang kita baca ni. Jadi kalau kita pergi semayang di tempat lain, kita pergi semayang Mekah ke, semayang di Mesir ke mana, kita dengar orang sebelah kita boleh baca doa iftitahnya lain, tak usah pelik sebab dia ada 6 riwayat ataupun 7 riwayat. Salah satunya hak kita baca ni, wajah tuwat hiyalil lazi ni. Dan sunat kita tambah, kata ulama, depan dulu Allahu akbaru kabira walhamdulillahi katsira. Nampak? Dia tu banyak-banyak ragam bacaan. Jadi boleh baca. Dalam rakaat pun ada pasal lain baca. Tapi kita sama-sama baca Subhana rabbiyal azim. Baca dengan perlahan, jangan baca kuat. Siapa yang sengaja tinggal baca doa iftitah, sengaja tinggal, padahal dia boleh baca, makruh. Makruh ni dia ruput pahala. Tak dapat pahala. Tetapi kalau kita pergi lewat dah, tak usah baca wajah tuwat hiyadil ladzi ni doa iftitah. Sebab lewat dah tu imam baca kuliah. Alhamdulillah. Baik. Tu imam baca kuliah dah, kita mari takbir bismillah. Berapa pergi baca doa iftitah pula? Kita lewat dah. Jadi ingat kalau kita lewat, tak ada doa iftitah. Faham? Baca rukun saja. Tu bismillah, alhamdulillah. Ni tak terima lam kunit kuliah ayyuhal kafirun, dia mari Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Terima rokok, dia baru inna solati berhak nandang. Ni daripada awal. Faham tak ke? Baca Fatihah, bila tak habis Fatihah, terima rokok selalu. Terima jamin Fatihah. Bacanya perlahan. Pasal apa dia panggil doa? Pasal di dalam ni ada kalimah doa. Kita meminta daripada Allah dengan berbagai-bagai permintaan yang terkandung dalam maksud apa benda ni, doa iftitah ini. Dia walaupun kalam ini kalam khabar, tapi maksudnya insya, maksud kita minta daripada Allah. Demikian lagi sunat membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dan perlahan-lahan dulu daripada membaca pada tiap-tiap rakaat. Dan jika pada sembahyang nyaring sekalipun, baik. Kemudian pula lepas baca doa iftitah, baca a'udzubillah. Nama dia ta'awuz. Ulama kata wa yusannu ta'awuzu, dan disunatkan at-ta'awuz. Apa ta'awuz tu? Baca a'udzubillah, nama dia. Kalau kata cik baca ta'awuz sekali, berat nanang itu. Kenapa ta'awuz? Kenapa ta'awuz? Ta'awuz tu nama bagi sebutan a'udzubillah. Cik baca Fatihah sekali, alhamdulillah.
Nak, cik baca ikhlas sekali, kul huwallahu ahad, dia ada nama dia. Nak, cik baca takbir sekali, Allahu akbar. Baca tasbih sekali, subhanallah. Baca ta'awuz sekali, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faham? Namanya ta'awuz. Sekurang-kurangnya a'udzubillah. Nampak? Dapat pahala dah. Kalau a'udzu tak dapat. Benda maksud, tak ada maksud. A'udzu saja. Ya, jadi sekurang-kurang a'udzubillah. Nak? A'udzu makna aku minta berlindung billahi dengan Allah minasyaitanir rajim, daripada syaitan iblis yang kena rejam. Minta berlindung. Kerana dia ni memang nak perang dengan kita sama. Kita minta Allah jaga kita. Minta berlindung dengan Allah Ta'ala, betul lah. Nah, ni ada pula Israel perang dengan Palestin, minta Amerika tolong. Bodoh. Amerika tu Israel lah. Tu kita tak faham. Amerika tu Israel lah. Kalau dak Yahudi, tak boleh jadi Amerika, tak boleh jadi presiden, tak boleh jadi menteri, tak boleh. Dia kena Yahudi. Faham? Jadi bodohnya orang Islam ni pasal meninggalkan Quran. Kalau orang Islam pegang Quran, ikut Quran, Quran kata dah, jangan percaya dengan Yahudi ni sampai bila-bila. Dengan bangsa lain boleh nak berbincang, Yahudi tak boleh dah. Sampai kiamat kena perang sama. Pasal dia pelawak atas darat kering. Jadi kita baca a'udzubillah tu, aku berlindung dengan Allah. Kerana Allah je boleh beri lindung pada kita. Anak kita boleh lindung kita, pakcik? Demah boleh ada. Orang nak mari katak kita, anak kita ada 6 orang, boleh ha? Waktu bib pedang samurai. Mari ha, mu nak takat ayah aku main sini. Ni tak. Ninja Turtle ada sini. Faham? Tapi kalau ayah kita tak ada, kalau anak kita tak ada, kita seorang rumah duduk norai getah, kita duduk bendang seorang, orang mari nak faham kita, siapa nak jaga kita? Anak kita guru silat belaka, boleh jaga? Tak boleh, tak ada. Faham? Tapi innallaha ma'akum, sesungguhnya Allah sentiasa bersama kamu. Dia boleh lindung kita. Faham? A'udzu, bukan a'u. A'u, ain. Orang dulu-dulu dia ngaji Hamzah saja. Setahun. Betul Hamzah. A'udzubillah setahun. Dulu orang dulu cerita. Faham? Makna sungguhnya. Sampai setahun. A'udzubillah setahun. Nak betul jadi camik. Dak jadi. Dak jadi. Dak jadi. Payah. Faham? Kita tak mahu belajar. Padahal benda mudah. Faham? Benda mudah kalau kita sebut dengan betul. 10 minit anda a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kan lebih hangat. Tak? Tapi kalau a'u tak jadi a'u. A'u dengan ain. Hamzah ni dia getar atas tekan ni. Jangan gitu. A'u. Sebab banyak orang au tak tahu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bukan ain datang, ain bawa, ain dapat. Betul tak? Dia baca ada a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Au tak ada. Au kan. Dia aku berlindung. A'udzu, aku berlindung dengan Allah. Baru tu. A'udzu sama tak dengan a'udzubillah? Sama tak je? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Au tak ada. Kan Quran di rumah au cak. Tu ada. Lepas budak-budak. Baru au tu. Faham? Jadi sikit-sikit je kalau kita tak jaga, dia jadi hilang. Tapi kalau kita jaga, akhirnya jadi mudah. Mula-mula kita kena berarti, lama-lama jadi darah daging kita. Jadi tiap-tiap sebelum membaca ayat Quran sunat kita baca ta'awuz. Nampak? Tiap-tiap rakaat. Ya, tiap-tiap rakaat. Imam Syafi'i sebut sendiri sunat tiap-tiap rakaat. Tapi kalau kita baca sekali je a'udzubillah,
rakaat yang pertama, maka memada dah, rakaat lain tak baca. Tapi kita baca juga tiap-tiap rakaat, boleh pahala. Nah, dia gitu. Tapi sunat, siapa yang tak baca a'udzubillah, sah dah semayang dia. Kerana yang wajibnya Fatihah. Nah, bukan a'udzubillah. A'udzubillah ni anjuran daripada agama, minta berlindung dengan Allah. Bukan saja dalam semayang, luar semayang pun gitu juga. Nah, kita tengok benda pelik-pelik, biar kubur ke, dalam rok ke, dalam laut ke, baca selalu a'udzubillahi minasyaitanirrajim, boleh juga. Nah, kerana itulah syaitan nak ganggu kita. Dan orang yang bangun tidur malam-malam, Nabi suruh juga ta'awuz. Bila tu? Bila dia mimpi hak jahat-jahat. Dia tidur mimpi yang menakutkan dia. Nak mari atur orang. Nah, taring aja 13 meter. Dah rambut merebang kali. Berlepar kali dalam selimut mimpi. Tak? Berudang dok lari dah. Atur cekek dah. Bangun. Takutnya kita. Nabi khabar. Bila bangun taklah baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, dan sunat ludah 3 kali sebelah kiri. Faham? Nabi pesan. Nah, kalau mimpi takut nah. Nah, mimpi tak takut tak payah Nah, mimpi makan tupak sutong. Tu tak payah a'udzubillah tu. Faham? Mimpi takut, mimpi kejar dia tu. Nah, dia cekek di polong. Nah, depan Dracula, belakang kuntilanak. Faham? Kiri rima kotor, tepi rima kotor. Nah, takut bangun paluh jeruk ni. Baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, beludah 3 kali sebelah kiri. Faham? Bukan ludah halio buat ni. Tu. Aja dah orang tua tu dia ajar. Kita ingat rakaat orang tua. Rupanya adalah kita hadis. Faham? Jadi orang tua ni ada gak buah molek. Ada gak buah pada. Macam orang muda gak, bukan dak betul belaka. Ada orang muda betul, ada buah dak molek. Jadi betul molek, dak molek, salah atau betul, berpandukan hukum syarak. Rupanya orang tua suruh baca auzubillah ludah ni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ludah belah kiri 3 kali. Jangan bahang alio berkambur atas muka bini kita. Tak. Maka fardu membaca Fatihah daripada permulaan Fatihah hingga kesudahannya, dan sunat membaca surah daripada Quran. Baca Fatihah pula. Siapa tak baca Fatihah tak ada semayang ni. Kerana Nabi sebut dalam hadis sahih, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab atau kama qala. Tidak ada semayang bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Tak ada semayang. Mana tak jadi semayang. Melainkan kita makmum masbuk. Kita mari lewat dah, kita akad takbir dan baca Maliki Yaumiddin untuk imam rakak. Kita rakak tu lain, untuk imam tanggung. Sengaja meninggalkan Al-Fatihah, tak sah semayang. Dialah surah yang paling penting dalam kehidupan manusia. Fatihah. Apa panggil Fatihah? Fatih maknanya yang membuka. Buka apa? Fatihatul kitab. Kita buka kitab Quran, Fatihah dulu. Dia pembuka kitab. Kerana dia memuji-muji Allah dengan kebesaran, menyebut tentang kesempurnaan zat dan asma Allah dan sifat-sifatnya. Baru masuklah surah Al-Baqarah, cerita perang, cerita haji, cerita apa. Puji Allah Ta'ala dulu. Surah Fatihah. Surah yang sangat hebat. Dia ada banyak nama Fatihah ni. Jadi sebab apa panggil Fatihah? Fatih bahasa Arab, Melayu makna yang membuka. Buka apa? Pembukaan Quran. Faham tu? Oh, patut dia panggil Fatihah. Dia juga dipanggil surah Alham, makna puji. Sebab apa? Pasal mula dengan Alhamdulillah. Dia juga dipanggil sebagai surah Ummul Kitab. Ibu kitab. Sebab apa? Pasal dia lah ibunya. Dia juga dipanggil sebagai nama Sab'ul Masani. Kita baca juga ayat surah Sab'ul Masani sekali. 3 minggu kita boleh baca. Surah 60 pula Sab'ul Masani, tak je dengar gini. Faham? Sab'ul Masani Fatihah. Tapi kita tak kenal nama dia.
Nah, dia orang banyak orang hebat, dia banyak nama. Faham? Sama ada hebat tu kok baik atau kok jahat, dia banyak nama. Hebat kok jahat pun banyak nama. Nah, macam ketua-ketua gangster. Nah, kalau kita pergi kompo duduk Cape Town, orang panggil dia Golden Eagle. Oh, hebat nama, helang emas. Faham tak? Kita pergi di Johor pula, orang panggil Black Snake, ular hitam. Orang tula. Jahat. Nah, dah gangster. Takkan nama gangster. Nah, kita balik kampung barulah. Orang kenal nama dia, umpamanya. Dan sebagainya. Buat contoh lah. Mu suka selalu. Maka hak baik gitu kok. Nah, Fatihah banyak nama. Rasulullah banyak nama. Orang hebat banyak nama. Sab'ul Masani maknanya 7 yang diulang-ulang. 7 ayat ni kau orang ulang mo. Dalam semayang 17 kali sehari. 17 rakaat 17 kali Fatihah. Dah 17 rakaat dah semua kali dah. 17 rakaat 17 kali Fatihah. Nah, orang nak berubat baca Fatihah. Orang tahlil Fatihah. Fatihah. Nah, kalau dapat tahlil Baqarah tidur kita tak akan dah. Nah. Tok Syekh tahlil pun duduk. Nampak? Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam ajmain lillahi lahumul baqarah. Tengok dah kata Fatihah dah. Faham? Al-Baqarah. Al-Baqarah 2 jam bawah baca. Tak. Ramanya tidur habis orang. Nah, buat sekali gitu Tok Imam. Buat malam namak. Faham? Menang malam lain hari paung. Dah hari madanya tepung gemuk, Fatihah. Malam kecil minyak Al-Baqarah. Buat gitu kali. Mengamuk orangnya. Nah, awak-awak dah 2 jam baru boleh makan. Faham? Pas hospital tak imamnya pakak sepak apa tu. Nah, dia pakak tumbuk. Dia kira awak ni nak makan mereka. Jadi dia juga Al-Fatihah. Orang buat majlis apa? Al-Fatihah. Orang mati Al-Fatihah. Maya-maya Al-Fatihah. Nah, Sab'ul Masani. Majlis-majlis besar pun Al-Fatihah lah. Nah. Dia juga dinama sebagai Ruqyah, surah jampi. Sebab dia boleh buat jampi. Ada orang masuk setan, baca Fatihah, tiup dalam air, ciru atas kepala. Faham? Minum air tu. Boleh juga. Sengat di benda-benda. Tiup di air, surah Al-Fatihah. Boleh juga. Nak nerang hati boleh juga. Tulis di makuk. Ambil dakwah, tulis di makuk, cuah air panas, Fatihah tu larut dalam air, minum ke budak. Memang jadi terang hati. Ikhtiar dah. Allah segala-galanya. Jaya atau tak jaya, itu atas keizinan Allah Ta'ala. Nah, kalau Tuhan izin, orang nyadaknya doa makbul. Kalau Tuhan tak izin, Nabi doa pun tak makbul juga. Nampak lagi? Dia gitu. Tulis surah Fatihah tu, tulis di pinggang. Lepas tu buh air panas. Faham tak? Bila buh air panas, kena didakwa tadi, dicair. Jangan pakai dakwa magic, bahan ibu sirat tau. Nah, bila larut Fatihah tu, sejuk sikit air, jangan bahan panas-panas tu dalam mulut anak, rabak tekau. Bila dah sejuk dah suruh anak, minumkan anak bola gelas. Nah, ni orang bagi nerang hati, tulis ayat Quran. Silap tulis jeng, gelak hati. Ni gilukir ramah dacing di pinggang. Ni buah air gitu, minum jeng terus budak. 16i boleh biasa. Permulaan hingga sudah, bermula dengan ba sampai huruf Fatihah. Siapa tahu? Mula huruf ba Fatihah, habis dengan huruf 2 saat dari sekarang. Huruf Nun. Bismillah waladdallin. Nun mana tu? Kalau katanya Fatihah mula huruf apa? Huruf ba. Yang dia panggil ba. Tak tulis lah. Habisnya huruf Nun. Berapa sekali huruf dalam Bismillah? Siapa tahu? Pebble suti 13 kaki, injing 60. Tak boleh jawab. Tutup 19 huruf. Biarlah awak teka-teki.
Kalau mu jawab tak mampu kerah, aku cari paper. Dah. Dah. 19 huruf ada, biarlah. Tidak ngatuk mata. Seluruh Fatihah berapa huruf? 156. Faham? Kalau kira dengan huruf sa'du, kalau huruf sa'du itu dia dikira satu sahaja, 142. Kalau baca Maliki Yaumiddin, kalau baca jumhur ulama Maliki Yaumiddin 141. Faham? Dia gitu. Sebab ma tu jumhur ulama baca tak ada alif. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kita baca Maliki Yaumiddin, ada alif itu. Kalau kita baca dengan ada alif, 142 huruf. Tu bacaan dua saja imam. Jumhur imam baca tak ada alif, Maliki Yaumiddin. Faham? Jadi kita dengar kalau tu imam baca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, tak sampai rakah tu dah. Faham? Tu pelbagai bab dia ada 7 bacaan Fatihah. Dah. 7 bacaan. Tanya orang hak ngaji qiraah dia pandai. Kita dak ngaji. Quran dia luah, dia ada tafsir, dia ada tajwid, dia ada tarannuh, sifat huruf. Macam-macam ilmu. Dia ada qiraah. Maknanya ilmu Allah Ta'ala tak habis. Ilmu manusia habis. Di dalam Fatihah tu ada bacaan ismam kalau mazhab lain. Fatihah dia ada mazhab. Tapi kita tak tahu, tak dengar. Waktu belajar lah, tak habis. Belajar tak apa, belajar sama. Tak habis, ilmu Allah ni tak habis. Tapi jangan kita menyombongkan diri, nak test orang, nak tunjuk kita pandai dan sebagainya. Ada seorang guru tajwid, dia ni suka sangat nak sohor orang dia ni pandai tajwid. Tu nyakit dia. Faham? Dia guru tajwid, udah lah, bukan guru besar sangat, tapi tak apalah ajar tajwid. Tapi dia suka nak highlight diri dia, nak menonjolkan diri supaya orang tahu dia pandai tajwid. Jadi lambat orang duduk cerita dia ni pelajar tajwid, guru ni nak khabar dia ni pandai. Faham? Satu hari tu kita duduk kali minum air dengan dia. Dia kata imalah ni ustaz baca gana. Dia buat order. Kita kata antara Fatihah dengan kasrah. Nak lebih-lebih tanya orang alim lah. Kita bukan reti, kita cak ayam ni. Boleh jawab gitu lah. Dia pun teram begini, yang sebenarnya begini. Lepas setengah jam tak makan minum kita. Tengok ke dia, sudah kerja lah. Dia nak khabar dia ilmu dia tu. Tak? Padahal tu dia pusing. Jadi dia buat lalak jana. Kita bila kita ulah tu, dia nak khabar pula hak lebih dia ni. Jadi orang ni bukan nak kebenaran, ni nak ilmu dia ni. Kita pun tanya, ismang dalam Fatihah baca gua ni? Dia kata, ada dalam Fatihah ada ismang. Saya belajar Pulau Pinang, Kedah, Kelantan habis tak ada ismang. Ada ismang Allah Yusuf nampak tak ngaji. Mana ilmu sikit. Mata kain sejekal mana boleh ngai laut dalam bawah ngai suji. Mutahan nak sepak boleh habis apa ya. Kalau bo tak tahu ismang dalam Fatihah, mana tak ada ilmu gitu. Dia kejut. Kita kata ngaji dulu. Marah dia, kita kata ngaji lagi. Marah dia. Ada orang bukan nak kebenaran, nak tunjuk saja. Orang takabur gitu. Jadi dia kata tak apa, haji belajar sikit lagi, jumpa lagi. Marah pada ayah kita, bayar suku. Dia ada ismam mazhab lain, qiraah lain. Dia ada qiraah mutawatir, dia ada qiraah masyhur, dia ada qiraah dhaif, dia ada qiraah syazah, banyak qiraah, banyak bacaan. Jadi dia tak aja dengar. Dekat ihdinaz siratu, mulut mucung mazhab lain. Jumhur ulama dak baca gitu, ihdinaz siratu, nun tu mulut mucung. Faham? Kita ismam dekat ta'manuna tu. Baik.
Tinggal dulu. Orang yang ada wajib belajar tu tinggal. Awak tak faham tak apa. Takut kata mendatang dia pulak ni. Semang. Secara dia. Terang tu orang yang sakut tak apa. Bila kita dengar ni, bila kita tak faham, jangan jadi faham. Takut faham tak ke lain. Hak faham, pegang dulu. Tak faham, biar. Baik. Kalau kita tertinggal mana-mana surah, mana-mana ayat ataupun huruf, kita kena ulang balik. Ingat tu Fatihah. Fatihah ni macam ke takbiratul ihram, rukun qauli. Maka rukun qauli ni dia mesti berlapah. Berlapah maksudnya dengar di telinga. Orang yang takbir ada benda, tak sah takbir dia. Nampak? Takbir dia kena lapah. Begitu juga qiraah, bacaan Fatihah. Ramai orang dia baca tak bunyi. Macam anak ayam lekat. Faham? Dia kena bunyi alhamdulillah. Tiap-tiap huruf melainkan bising tak dengar, maka dikira sah dah. Makna kalau tak bising, dengar di telinga. Mana menggerakkan bibir baca dalam hati, tak sah sembahyang. Ingat tu baca di mulut. Ni dengan ijma' ulama' sahabat. Mesti berlapah. Bukan buat gerak mulut. Gerak mulut wajib untuk orang bisu. Orang bisu bila dia jawab akad nikah mesti menggerakkan mulut ataupun ijab kabur, jual beli, hutang dan sebagainya. Batulah kitab-kitab mereka kalau siapa bacaan orang bisu, wajib orang bisu menggerakkan mulut. Orang bisu boleh buat gerak mulut? Boleh lah maknanya. Dah baca Fatihah boleh tak? Tak boleh lah. Dia gerak mulut sudah pasal dia bisu. Dah kita bukan bisu apa buat gerak mulut saja. Kena baca lah. Dah kalau kuat sangat semayang jemaah, dia kuat bukan tu imam, makruh. Kita makmum baca kuat. Ada orang kuat kan? Alhamdulillah. Macam tu imam dia. Jadi galak orang sebelah ganggu. Hukumnya makruh. Tapi kalau tak perlahan pada dengar benda, tak sah terus semayang. Sebab dia bacaan. Al-qira'atu huwal talaffuz, iaitu kita mesti berlapah. Qira'ah dia adalah kita melapahkan. Mesti berlapah, mesti bunyi. Dan sunat membaca surah daripada Quran. Surah ni lepas daripada Fatihah 2 rakaat sahaja. Rakaat yang lebih daripada 2 tidak sunat. Orang tanya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, ada rakaat 3, rakaat 4 baca surah juga, mana hukum? Ada 2 pendapat. Satu mengatakan makruh, kerana mukhalifus sunnah. Nabi baca 2 rakaat pertama je. Ni bahan rakaat 3, 4 baca juga surah. Surah ni lain pada Fatihah lah. Kata satu pendapat khilaful aula, menyalahi yang lebih baik. Jadi lebih baik tak baca. Kedua-dua pendapat ini mengatakan sah belaka sembahyang. Kita bahas surah 4 rakaat pun sah. Tapi tak comel lah. Yang comel, sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyang macam Nabi sembahyang. Nabi sembahyang baca surah 2 rakaat pertama. Jadi kalau kita jadi makmum, hanya wajib baca Fatihah, surah tak payah baca. Melainkan sembahyang perlahan, iaitu sembahyang zuhur, sembahyang maghrib, sembahyang zuhur, sembahyang asar. Kita tak dengar bacaan, maka kita Fatihah tak rakaat lagi, kita sunat baca surah. Kalau kita jadi imam, sunat kuat. Begitu juga kalau kita jadi kita sembahyang seorang diri di rumah. Sembahyang seorang diri di rumah, gari baru sapa saat ni, tak dah sembahyang jemaah. Tak dah sembahyang di rumah, maka kita sunat baca kuat. Fatihah dan dan surah itu sunat baca kuat. Seorang diri pun sunat baca kuat. Kuat lagu mana? Kuat macam surat tak lah. Kuat sekira-kira orang lalu belakang bilik kita tu dengar. Bini kita, anak kita lalu ke belakang dengar kita duduk semayang. Kuat tara tu. Sebab kuatnya semayang imam sekadar didengar oleh makmum. Begitu juga kalau kita semayang di masjid ni, tu imam lagu mana? Afdal sekali. Iaitu suara dia semua makmum dengar. Afdal. Kalau separuh makmum dengar, separuh belakang tak dengar, tak afdal. Tapi kalau bang, tak kira makmum, sejauh mana yang sapa paling afdal. Katakan dia bang sapa pula tenggo, afdal dia. Faham? Sebab apa? Ada sebut dalam hadis, sampai sejauh mana suara azan, maka situlah menjadi saksi bagi Tok Bilal tersebut.
di hari kiamat nanti. Nah, kita dah aceh surah dah lah bayar di rumah. Nah, dalam amin Allahu akbar lu. Dak kira nak rokok aje. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, berak bola lu khatum. Dak. Waktu mayang jemaah jadi jamil kan. Nah, mayang di rumah jadi dak apa jamil. Nah, bila kita semayang jemaah, hak semayang di rumah gaduh-gaduh pun jadi molek. Semayang ramai-ramai. Ada wirid, ada doa. Nah, kalau di rumah biasa baju dah kan baju. Tak bilang. Ngusap-usap jelas molek. Baju pun dak pakai. Piah-piah pun dak pakai benda dah. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bon nasi bon nasi selalu. Tak ada wirid, tak ada apa. Jadi lepas tu kita duduk ramai-ramai gini, kita buat comel. Setelah itu maka fardu pula rakaat dan berhenti di dalamnya. Di dalam mana? Di dalam rakaat. Wallahu a'lam. Kita berhenti kat tu. Kita ada soalan banyak ni. Makmum masbuk, imam baca surah sunat, dia baca doa iftitah. Tak habis Fatihah imam rakaat. Apakah perlu dia baca Fatihah sekadar masa dia baca iftitah atau terus rakaat? Jika terus rakaat tanpa baca Fatihah, sebab dia baca Fatihah tadi, sebab dia baca iftitah tadi, adakah dia dapat rakaat itu? Baik. Dia mari lambat. Patutnya bismillah selalu. Pasal tu imam baca surah dah. Wadduha wal laili idza saja. Dia mari dak Fatihah. Dia mari doa iftitah. Allahu akbar kabira. Duk main gitu. Lepas tu baca Fatihah, tu imam rakaat. Faham lagi? Jadi dia tu terus rakaat. Ke guana? Jawabnya berlaku khilaf dalam masalah ini. Pendapat yang muktamad, dia kena ganti balik qadar dia baca doa iftitah, iaitu dengan membaca Fatihah. Ni pendapat yang muktamad. Maknanya kalau dia 10 saat dia ambil masa baca hak sunat, maka dia kena ganti 10 saat itulah baca balik Fatihah yang tak sempat. Faham lagi? Pendapat yang kedua, kau yang lemah, hak ni mudah untuk orang ramai, dikira dapat rakaat dah. Walaupun dia baca a'udzubillah, walaupun dia baca doa iftitah. Faham? Pasal masalah ini termasuk mas'alatun ghawami, masalah yang pelik, yang dalam-dalam kalau dengar bebek kurang tak reti. Jadi nyanyi ke orang kampung nak kena mengaji benar khususiah bab ni baru reti. Jadi dimaaf pada syarak. Dia baca doa iftitah, patut baca Fatihah selalu. Tak rakaat dia rakaat dapat juga Fatihah. Ini fatwa Syekh Ramli. Dimaaf pada syarak. Faham lagi? Hak ngajar-ngajar tu kena ganti balik tu dah, hak tu kaum muktamad. Tak usah marah. Ada punya riwayat mengatakan Firaun jadi raja waktu seusia muda dan meninggal dunia berusia 18 tahun. Betul ke? Kata setengah riwayat betul. Dia menjadi raja daripada zaman budak-budak. Dan dia mati ketika umur masih muda. 18 tahun tu wallahu a'lam tu kajian lah. Tapi menurut kitab sirah, mati muda dia. Tenggelam di dalam laut. Nampak? Ketika mengejar Nabi Musa alaihi salam. Raja muda lah. Tapi dah Firaun hebat dah. Tapi muda-muda orang dulu. Tak sama macam muda orang ni. Muda orang dulu orang hebat. Orang dulu-dulu. Apakah saham publik? Ada ni. Publik apa? Meluar. Ada publik meluar. Mutual. Mutual ada. Mutual dihalalkan dalam Islam. Kata setengah mufti hukumnya harus public mutual, public bank tak? Public bank tak? Public mutual tak? Bukan public bank. Ya. Kata seorang dua mufti, kita lupa nama mufti, kita baca dalam fatwa baru ni. Harus. Ada pun beberapa orang pakar lagi mengatakan belum lagi diputuskan hukumnya. Jadi orang nak masuk tu taklid hak kata harus tu dulu.
Apakah hukum bagi salam pada wanita yang bukan muhrim? Jawabnya berlaku khilaf di kalangan ulama. Pendapat yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, kalau orang muda-muda ni tidak digalakkan beri salam. Mazhab lain tak kira sunat beri salam belaka. Kerana orang muda-muda ni kadang-kadang membawa fitnah. Dia orang muda, umur 17, 18 tahun, 20 tahun, kita jumpa tengah jalan, Assalamualaikum. Dia pun Waalaikumsalam. Lama tak tengok abang Haji. Faham? Takut jadi galik gitu. Jadi kita tak payah beri salam lah. Takut jadi saat ni lah, takut jadi fitnah. Tapi kalau beri salam juga, ada pendapat mengatakan tidaklah haram. Cuma yang masyhur dalam mazhab Syafi'i, beri salam pada perempuan-perempuan dalam keadaan tidak membawa fitnah sahaja. Harukah kita keluar zakat pendapatan bulanan? Jawabnya kita jawab sama dah. Zakat pendapatan ni tidak ada pun di dalam pandangan jumhur ulama, termasuk mazhab kita Syafi'i. Zakat gaji ni, dia zakat lain adalah PT kita tu mestilah sampai nisab dan cukup haul. Ni daripada satu kaul mazhab Maliki. Cuma gini, kalau kita tak bayar zakat pendapatan, kita terpaksa bayar income tax, maka wajib kita bayar zakat pendapatan. Kalau kita bayar zakat pendapatan, diagihkan kepada asnaf yang Islam. Faham tak lagi? Kerana duit zakat kegunaan orang Islam. Tapi kalau income tax, kegunaan untuk bukan Islam juga. Income tax kita bayar tu, faham? Jadi duit income tax tu untuk kerajaan, dia guna buat benda lara, guna tak? Untuk bayar cikgu-cikgu, ustaz-ustaz di Akademi Fantasia, duit tu tak? Faham tak? Duit lara. Jadi kalau kita bayar zakat untuk asnaf yang dalam Quran sahaja, jadi lebih baik bayar zakat daripada income tax. Gitu saja kaedah dia. Tapi asal kalau asalnya tidak ada zakat pendapatan. Apa hukum bapa atau ibu menyuruh anaknya mengurut bahagian atas daripada lutut? Macam apa? Kebiasaan bapa hak letih, dia akan suruh anak laki-laki yang urut, sebab isteri tak larat nak urut kuat-kuat. Jadi ni kira tak apa ke sebab anak melihat aurat ibu bapa? Bukan suka-suka nak urut. Kalau kat tempat urut pun terpaksa angkat juga sikit kain atas pada lutut ataupun bawah pusat. Jawabnya tidak boleh menyentuh aurat melainkan darurah. Begitu juga dengan melihat. Kalau nak suruh urut, maka urut kot luar dah. Kot atas kain, kot atas luar gini pecek. Dia tidak sedap kerana mu nak sedap. Jadi nak sedap jamah tidak mesti dengan berlapik. Pasal anak haram sentuh aurat ayah. Ke boleh sentuh? Darurah lain. Darurah ni maknanya menyelamatkan nyawa atau mengurangkan kecacatan. Dengan sebab uruk tu dia jadi terselamat daripada penyakit berat umpama, maka barulah dibenarkan menyentuh aurat. Tapi uruk kerana lengah macam biasa saja, dia mesti uruk kot luar juga. Ataupun tutup api, jangan ternampak aurat. Memanglah tak sama dosa anak kita tengok aurat dengan orang lain, tapi aurat tetap aurat. Auratul rajuli baina surah wa rukbah. Aurat laki-laki, maka antara pusat dengan lutut. La tanzula ar-rajulu la yanzuru ila auratir rajuli. Hadis lain pula kata laki-laki tak boleh melihat aurat laki-laki, melainkan keadaan itu terkepit, terpaksa kena pegang aurat tu, nak senjuh aurat, nak jahit, masalah cedera dan sebagainya, tu lain. Tu kepayahan, terpaksa kena buka kain. Al-musyaqqatu tajlibut taisir. Bila payah nak ikut hukum asal, tajlibut taisir, dia menarik kelonggaran, dilonggarkan hukum. Faham lagi? Soalan seterusnya, apa hukum pakai bangle? Bangle ini tali dia macam tali jam, tapi lebar dia besar sikit pada tali jam getah. Kalau sekali imbah kita tengok macam orang pakai jam, tapi bukan cara pakai dia pun macam pakai jam. Bentuk dia bukan nampak macam gelang. Ramai yang pakai jam tu. Saya nak pakai tapi ragu-ragu, style zaman sekarang, dia kata. Letak hukum pakai bangle, boleh ke tak?
Jawabnya pun dia tujuan pakar. Tujuan pakar kerana nak tengok masa. Maka hukumnya boleh. Nak tengok masa. Tapi kalau kita beli jam, bukan nak jam sangat, tapi dia punya tali macam gelang, nampak sikit macam pakai gelang, padahal ada jam tengah, hukumnya haram. Nampak lagi? Pasal bukan nak pakai jam, nak pakai gelang saat ni. Jadi banker tu ada tengok masa kat situ. Tak ada tengok masa, tak payah pakai. Tak payah pakai. Kalau kita nak jenis ada barang comel-comel, kita beli jam senang. Jam tak apa, pasal nak tengok masa. Tali, pilih tali gelok, tali petok, tali cabang kau anda. Mana comel juga, ada gak comel, tapi ada tempat tujuan nak tengok jam. Jadi kalau nak tangan dia ada sesuatu, pakai jam. Kalau jenis kulit ni, jenis kulit lebar sini. Dia ada kulit lu lebar sini macam ulu balang. Macam ke Hercules tu. Tapi jam tengah dia bojang pula. Dia cari dengan tali kuda. Tak apa tu, boleh nak gaya. Hak tu tak apa, tak panggil gelang tu, dia panggil jam. Ni tak ada semena-mena. Pasal apa dia pakai gitu? Pasal orang pakai belaka. Dia awal dia panggil. Awal sesama babi. Sesama babi habis. Mana kaki sesama burung pula. Jadi sebaik-baiknya keluar daripada fitnah. Keluar daripada fitnah. Kita gaya kot lain lah. Sebab takut ditengok orang fitnah orang ni pakai gelang pula, padahal bukan niat nak pakai gelang. Kita kenal ke bangga tu, buat ni anak belia pakai gelang. Jadi nyaknya ke kita? Kita duk berasa gelawa. Jadi kalau nak gaya ngejang lah, macam-macam jenis jang tu baik. Hak tubik bunga api ada, hak buka tubik lagu mak raya, ada hak bang, macam-macam. Jang boleh pasal jang hari buat disyarak. Soalan seterusnya, apa pendapat Ustaz tentang tabligh? Bagaimanakah dengan silat yang hanya menggunakan zikir? Adakah silat ini boleh dimainkan? Sila jelaskan dengan terperinci. Tip mudah untuk menghafal ayat suci Al-Quran. Tip mudah untuk dia macam-macam lah. Kalau kita tanya orang, macam-macam tip dia bagi. Tip mudah untuk menghafaz ayat suci Al-Quran. Yang pertamanya, kita ni jangan melihat kepada permainan banyak. Mata jangan tengok agak benda pelik-pelik. Duk tengok orang main, duk tengok cerita, duk tengok apa, payah masuk ngapa. Tengok ke awet, tengok ke perempuan, memang payah. Kalau apa dahnya hilang. Kemudian kita mengulang-ulang dengan acak. Kita baca satu doa, satu hadis, satu ayat Quran yang baru belum lagi kita baca, kita ulang berkali-kali. Malam karang kita ulang, esok kita ulang. Akhirnya tak payah ulang berkali-kali, cuma menjadi rutin. Bila kita habis juzuk satu Quran, hanya baca 2 juzuk sehari, insya-Allah dia tak akan hilang sampai mati. Apa pendapat tentang tabligh? Tabligh mana? Sifat Nabi ke hak mana? Ke jemaah tabligh? Dia pergi ke rumah doa, apa benda, ajak orang ke masjid, boleh. Tu comel. Tak mari surah, ajak mari surah. Yang kita duduk komplain dengan dia komen tu bukan jamaah, sebahagian daripada tindakan yang tidak tepat dengan syarak. Tu yang kita kritik. Dia kata kita anti tabligh, kan? Faham tak? Kan? Dia macam jamaah PAS kau. Ada ke tak kena daripada anggota? Jadi nak dengar ceramah saja. Orang ngajar tak boleh pergi. Ni memang kita kritik. Daripada dulu sampai learning. Tak betul waktu. Kita juga bila kita kritik jamaah tabligh, bila duduk kapur orang ngajar, tak mau mari dengar, tak mau belajar. Tapi bila keluar, siap nak pergi 4 bulan, siap nak pergi 3 hari, tak comel kita pasal ilmu tak ada. Jadi bekalan kita tak ada. Kita dengan anak bini, benda kita nak nyapa, hak tu tak kena. Sebab kita tengok jamaah tabligh, umpama di Fatani, kuat belajar agama. Dengan belajar nahu, belajar sorah, belajar fiqh, belajar sifat 20, macam-macam kita duk ngaji. Lepas tu pergi keluar berdakwah. Macam mana tu? Ini tak mahu belajar agama. Situ kita kritik.
Nah, kemudian dalam maknanya pilihan raya, mereka ni mengeluarkan fatwa pilihan raya adalah haram. Tu kita kritik. Pasal apa? Pasal ulama' mengatakan tidak haram, tapi dia yang tak sampai taraf ulama' mengatakan haram. Nah, dia tak kena situ. Jadi kena baki. Nah, bukan tak kena sikit nak pakai bakar kereta. Nah, kereta kita minyak brek bocor. Nah, patut exhaust belakang bocor, lepas tu buat kan dia? Tahu dah sungai kereta. Bukan baki bagian tu. Kena terima ada pemain kata punah. Tukar tali brek baru tali minyak brek pasal bocor Nah, dah exhaust kena welding Ni tak ambuh nak pakai hak bocor situ. Atas dasar pemain ni doktor. Nah, dalam jatuh tu je kata jalan. Nah, jadi kita tujuan kita kritik membina, bukan nak mampu. Silap hak menggunakan zikir, dengar daripada fatwa yang telah difatwakan tak boleh. Nah, sebab yang masuk dalam tubuh belajar silat adalah jin. Faham tak? Jin masuk. Tak payah belajar silat, tak apa. Baca zikir dia, kita pandai silat lagi. Naik ke atas pucuk tebu, mulai-mulai ada duduk jemerang. Nah, boleh tubik ke atas wakah, pum, tubik ke atas. Mari ikut mana? Nampak? Tasyabuh, jin tasyabuh masuk dalam. Boleh waktu tubik belaka, buah silap dia. Nah, hang lekiu, hang tua, hang jebak, hang nak pi mana, ada belaka. Tak? Mari daripada mana? Mari jin. Kerana ulama kata jangan bersahabat dengan jin. Walaupun jin Islam, kerana kita tak sahih. Dia berlaku jin Islam boleh tak pada haji kafir. Nah, sebab kita tak nampak dia. Jadi sebaik-baiknya fatwa yang muktamad, makruh tidak digalakkan kita menyertai mereka ini. Kerana kita lebih mulia daripada jin, jin yang patut menghambakan diri kepada manusia. Nah, soalan seterusnya. Boleh ke tak nak tukar bangunan masjid kayu ke bangunan masjid batu simen seperti masjid lama Bukit Kuang ini, padahal dinding dan kantai boleh digunakan lagi? Jika tuan asal bersetuju bagaimana atau sebaliknya? Bagaimana cara nak beritahu pada seorang imam yang membiarkan anak isterinya mendedahkan aurat dan statusnya kita mengimamkan imam ini tersebut? Baik. Soalan yang pertama, masjid kayu tapi nak baiki sebahagiannya jadi seming. Nah, jawabnya adakah masalah dijadikan seming? Ya, ada masalah pasal hak latar kayu tu ngongek bila ramai takut bahaya, takut jatuh, maka dibolehkan. Boleh lagu mana? Kayu itu mesti digunakan kembali untuk buat benda lain, tampung benda lain. Maka buatlah hak seming. Kayu-kayu latar tak boleh bagi. Jangan Tok Imam awak balik setang, Tok Bilal balik setengah tang. Tak boleh. Faham? Kemudian lagu mana kayu tu? Kayu itu mestilah diberi kepada masjid juga. Tidak ada masjid yang menerima surah. Tak ada surah yang menerima madrasah pasti atau pondok. Nah, balasah, balaraya yang jenis nak guna maslahat untuk orang Islam. Tak ada nak ada orang pondok, tak ada nak terima dah kayu tu. Faham? Maka bolehlah dijual dan duit untuk kegunaan masjid itu semula. Faham lagi? Jadi hak orang lama dia tak hilang, tak putus. Harta dia bernilai juga. Jadi bila jual kayu tu, kalau tak jual repuk, kalau tak jual pecah habis hatak pasal bekas tukar baru ni. Jadi jual duit tu masuk balik tabung masjid, guna untuk kebajikan masjid balik. Dia ada tertib dia. Mula-mula masjid dulu tak ada. Mula-mula kena guna untuk projek masjid tu juga. Tak boleh pergi ke masjid lain. Tak ada dah, semua cukup lekat belaka dah. Tak nak terima dah projek baru, nak tambah benda lagi. Tak boleh nak tambah benda, tak nak reka dah. Maka masjid tu surah kayu tu hak buang tadi mesti beri pada masjid. Ingat tu. Dah pergi surah tu. Tak ada masjid menerima, barulah boleh surah. Lepas tu baru riba ulama kata pondok-pondok pak-pak belajar. Tak ada juga baru boleh jual. Jual balik ke tabung balik. Buat beli kipas, mikrofon umpamanya. Dia kaedah begitu. Bagaimana cara nak bagi tahu pada orang yang biarkan anak isteri? Tok Imam jenis anak dia tak tutup aurat. Tok Imam amal dia ni. Tok Imam anak lo pendek. Nak bini kemar kata bini Tok Imam. Ada juga kita ada bukan sini. Elit Terengganu. Tok Imam bukan Tok Imam masjid, Tok Imam surah lah. Tapi besar kat surah. Besar lebih kurang besar ni. Besar masjid. Bini kemar kata. Boleh ada bagi-bagi. Boleh tengok bini Tok Imam. Kat ni kain. Tok Bilal gitu mata. Tok Bilal. Tak. Dan rumah Tok Imam kat dengan surah. Allah Rabbi. Jadi susah. Jadi awak-awak susah. Susah nak itat ni lu tengok. Faham tak? Jadi mari rumah Tok Imam ni balik.
Betul lah lari jauh, kita bagi dekat lari lah. Tapi mana orang boleh tengok? Tak comel. Hukumnya haram, berdosa. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Kamu kena jaga diri kamu dan anak bini kamu, jangan jadi ahli neraka lagu tu. Sebab Nabi kata, inilah perempuan yang masuk neraka kerana mendedahkan aurat. Jadi kita beritahu dengan jalan baik. Tidak boleh memalukan imam. Tulis surat baik-baik, jangan kata ada molek, kami memohon jasa baik tu imam. Jangan beri dia berasa. Boleh berlakon lah, jangan kutuk dia. Supaya dia beki keadaan. Kemudian kalau dia tetap juga bini gemar gantung gitu, anak luar pendek, maka kita nak ikut dia kan. Hukumnya kalau ada imam yang lebih baik, imam yang lain lebih afdal. Tapi kalau kita sembahyang juga dengan tu imam lagu tu, makruh hukumnya. Makruh, tapi sembahyang kita sah. Ikutan kita tu tidak apa comel. Soalan seterusnya, batal tak solat saya sekiranya dalam mulut saya masih terasa Florida, obat gigi. Saya gosok sebelum saya solat tadi. Dia gosok gigi dengan Florida. Jauh pak Florida tu gosok gigi. Jadi kuat bau Florida tu, bau benda pudina. Dia komo dah lepas tu semayang, ada lagi rasa sedikit, hukumnya dimaaf pada syarak. Tetapi kalau tak komo, rasa pudina atau Florida tu betul-betul di atas lidah, tak boleh telang liur, telang mata. Tapi kalau kita komo dah 2-3 kali, ada juga rasa. Pasal dia kuat, kadang-kadang dia rasa macam ke sejuk gitu kan. Ada hawa-hawa rasa, dimaaf pada syarak. Tak apa. Saya mengidap penyakit benda ni, was-was. Ingat penyakit jantung ni, penyakit was-was. Penyakit ni tak ada ubat hospital. Time saya solat, saya terasa kemaluan saya macam kecil. Tapi tak keluar air. Adakah ini was-was syaitan? Macam mana nak lawan, Ustaz? Time tak solat, tak rasa pula. Jawabnya, inilah gangguan syaitan. Hak nang syaitan duduk supaya depan Tuhan tu kan. La uwiyannahu animai, aku akan kacau hamba-Mu sekalian sekali. Kata ulama tafsir, kaca ni pada segenap pergi dalam semayang, luar semayang, dia kacau tak mau. Kalau kita duduk saja ngai apa semua tak, duduk candak, dia kata semayang dia tu sutung tengah hinggat tu, dia nak suruh tak suruh semayang. Bila kita semayang dah ambil semayang juga atas mutu, dia kata pula laju sikit, satu tengah satu tu, mana kacau sama. Dalam semayang dalam surga dia kacau 3 kepak 5 bahan tu imam. Mayang gerik. Mana gitu tak? Bila kita, bukan kata dalam rakaat, dia mari berasa macam anak kecil. Dalam hadis Nabi kata, bila kamu berasa macam kentut, jangan keluar daripada sah, teruskan semayang sampai kamu mendengar bunyi. Ini hadis. Mak cerita ni cerita lama. Dia nak suruh kita jadi was-was ni lama dah. Kita pergi ambil wuduk, siapa kat basuh kaki, dia kata muka tak kata. Kita basuh muka pula, dah jadi kecil muka, bahan dia air kecup. Bodoh gitu. Kita selesai dah basuh kaki, rata belakang, siapa dia naik atas surga, dia kata tumit belakang pula sikit lagi. Kita gostang balik tu imam tayat awal. Kita akak takbir Allahu Akbar, dia kata tebal sangat ra, takrir. Faham? Molek dah ra, dia kata bak pun niat mandi junub kan sembahyang lahu. Faham tak? Jadi kita duk layan kita, ni orang gila. Dia gila setan ni, ngegita-gita gila. Faham lagi? Jadi Nabi kata kalau mu berasa macam ketuk, dengar bunyi baru mu keluar. Kalau berasa macam ketuk, faham lagi? Sebenarnya syaitan buat lalu angin kot dalam aurat dubur. Seolah-olah macam kita ketuk, tak, dia angin dalam mu saja. Dia cocok kita, mu ketuk dah. Tu mainan dia. Syaitan kan, dia khusus bagian nyocok gitu, bagian racun. Jangan layan. Nabi kata sampai dengar bunyi. Jadi kata ke aku ketuk dah. Ada salah layan. Teruskan semayang sampai dengar bunyi, sampai dengar degong, baru tu bik. Tu baru bunyi 3 keping berapa latar rabak dulu, tu lain Soalan seterusnya, lepas kita jimok, bukan kita mung belum mandi junub lagi tapi pergi makan dulu, adakah makanan yang kita makan tu tak berkat? Kata setengah ustaz kata gitu.
bukan tidak berkat. Sunat lepas daripada jima, kalau kita nak buat benda-benda lain seperti makan dan minum atau tidur, tak mau mandi lagi, sunat mengambil wuduk. Bukan bila makan tak berkat. Maknanya bila kita buat begitu, bertambah keberkatan. Faham lagi? Sebab ada wuduk. Tadi hadas semata-mata. Bila kita lapik dengan wuduk, al-wudu'u nurun. Wuduk adalah cahaya. Walaupun wuduk kita tidak mengangkat hadas besar, tetapi wuduk kita atas dasar sunat selepas jima kerana tak mandi. Maka kita duduk dalam keberkatan. Bukan makna bila kita makan, makanan tu jadi tak berkat. Tak, makanan itu berkat. Ada kebaikan walaupun kita makan dalam hadas besar. Tapi bila kita lapik dengan wuduk, bertambah-tambah kebajikan itu. Jadi maksudnya berkat yang bertambah lagi, bukan makanan jadi tak berkat. Ada ustaz kata masa kita ambil air semayang, masa kita basuh tangan tu kita niat dah. Dah benda tu. Kita niat dah ambil air semayang. Tapi saya tengok kuliah ustaz dan CD niat masa basuh muka. Mana satu ni ustaz? Dia kata ada ustaz ngajar masa basuh tangan tu kita niat. Tapi video kita ngajar pula masa basuh muka. Jawabnya niat masa basuh muka tu rukun semayang. Niat masa basuh tangan tu niat sunat semayang. Tak ada canggah apa-apa, betul belaka dua-dua. Mu yang pening. Jadi molek mu tanya ni jadi hilang pening. Sebab pening ni kalau bahan pen ada, dua bank dah hilang. Jadi mula-mula kita basuh tangan lah, nak ambil wuduk. Masa tu sunat niat. Sunat berniat, sunat, bukan wajib. Basuh tangan, koma masuk air ke hidung, lepas tu kita basuh muka. Hak ni wajib niat, rukun semayang. Faham? Ada beza tak? Ni sunat, hak ni wajib. Jadi dua-dua tu belaka. Kita semayang atas jadah, lepas tu kita lapik kain atas jadah. Di bahagian muka. Sah tak semayang itu ustaz? Semayang atas jadah. Atas jadah dia bukan kain putih pula begini. Sah tak semayang? Sah tak? Sah, tak ada apa? Ada apa? Lapik beledi sah. Tak ada masalah. Dia tak sah ni kita semayang, kita sujud di atas pakaian kita sendiri. Kalau kita lapik sapu tangan tak masalah. Sebab kadang-kadang ada pasir situ, dia berasa ada pasir sini, dia bubuh sapu tangan. Atau orang yang maknanya nak suka pada bersih, dia bawa kain putih pun depan. Tapi kalau menganggap bahawasanya surau dan masjid itu kotor, tu bid'ah. Tak boleh. Faham? Tapi kerana suka kepada putih, tak ada masalah. Ingat tu, orang jadi nak lapik kain bersih depan, jangan dengan anggapan surau masjid ni kotor. Tak boleh. Nabi tak pernah anggap lagu tu. Kerana Nabi sujud berat pasir lekat atas dahi. Nampak? Dengan penuh tawaduk. Sebab kita jadi daripada tanah, mensabar tanah lekat atas dahi. Jadi kita nak bawa kain putih atas dasar kebersihan tu bab lain. Tapi jangan kita sampai jadi anggap kalau tak bawa kain putih macam orang lain tu kotor belaka tu, aku seorang bersih. Lepas tu bid'ah, karuk tu. Kena jaga-jaga. Baik. Yang tak sah, kita sujud atas baju kita sendiri. Ni lengan baju kita lebar. Hak jenis wak jubah lebar kan, dia sujud atas lengan baju. Tak sah. Dia sujud atas ekor serban. Ekor serban panjang. Jadi bila nak turun sujud, ekor jatuh dulu, dia pun sujud atas ekor. Tak sah juga. Tapi kalau ekor serban orang sebelah, sah. Pasal bukan pakaian dia. Orang sebelah baru balik Mekah, pakai serban tak pandai, duduk tepi ni. Tepi telinga ni. Faham tak ekor? Orang ni dia haji baru. Jadi puak abuh gitu 12 ekor. Faham? Orang pun sujud atas ekor dia sah. Atau orang puak dia sujud atas kana orang sebelah. Orang sebelah tu lebar kain, jatuh dulu, dia takkan nak akak kain orang gitu. Jadi sujud atas kana orang sah juga. Atau depan tu dia pakai kana dia labuh, orang belakang sujud atas dia sah juga. Pasal di Mekah kalau time sibuk nak dekat Raudhah Nabi, time bolok gitu, kadang-kadang sujud atas kaki. Selapa ramai kat orang nak bulan Ramadan. Jadi tak ada ruang. Takkan nak buka kaki orang. Tak ada ruang. Jadi kaki belaka atas kaki je. Sah pada syarak. Tak boleh sujud atas kaki kita. Buat guana kaki. Tak. Kau pandang nak buat guana pun teraslah buat. Tak boleh pakaian kita.
Melainkan makna pakaian kita tu dia panjang sangat, dia tak gerak dah, kita naik bangun pun tak gerak, maka kita sujud atas dia tak batas sembahyang. Macam ekor serban dia panjang, siapa ke jamak tang tu pusing ikut cukar, mari ikut mari ikut depan ni, tang depan dia pula 13 batu ekor serban, dia pun sujud tak batal pasal tak gerak dah tu, tidak dikira pakaian dia. Baik. Apa hukum menggunakan pinjaman PTPTN, riba ke tidak? Apa yang telah dipatuakan ada berlaku riba dalam pinjaman PTPTN ni. Jika saya menyimpan duit orang dalam akaun saya, bila tiba masanya orang itu minta duitnya, perlukah saya menyerahkan bersama dividen yang dia dapat, atau boleh saya mengambil dividen itu dan menyerahkan duitnya dalam kuantiti yang asal? Tak boleh hak orang. Duit orang, lepas tu dividen dia, duit dia. Tak, cuma kalau duit dividen itu haram pada syarak, kita kena beritahu kepada dia. Ni dividen yang haram ni, besar guna lah, beri untuk sumbangan tabung jihad dan sebagainya. Ingat tu, dividen yang haram jangan tinggal dalam bank, ambil untuk tabung jihad. Ni difatwakan oleh ulama-ulama, termasuk Dr. Yusuf Qaradawi. Boleh. Jangan pakai seorang. Kita simpan dalam Maybank 10,000, ada faedah, ada interest. Kita nak pergi ambil ada 11,000. Lama 1,000 boleh. 1,000 tu ke tabung perjuangan. Faham lagi? Jangan awak beli sofa untuk tabung jihad. Saya ada kenal dengan orang Puang. Saya ada kenal dengan orang mana ni? Orang Puang. Tapi manusia ni tak lari dari lumrah perasaan hati. Suka pula, sama suka. Ada kali niat saya sentiasa nak berdakwah pada orang, walaupun tak nak kenal dan tak pernah tengok muka. Tapi pada masa yang sama, saya selalu bagi sedikit tazkirah nasihat. Contohnya, jaga diri awak, pelihara maruah, pelihara aurat, akhlak. Sebab sekarang ini macam-macam gejala buruk berlaku. Saya harap sangat-sangatlah orang yang saya berkawan ini, walaupun saya tak punya ilmu yang banyak, tapi sekadar nasihat gitu, mudah-mudahan dapatlah beri kesan supaya jadi seorang muslimat sejati. Saat ini memang banyaklah dugaan perlu banyak masa untuk ubah diri. Soalan saya, salah tak kalau kita berkawan ini selalu telefon, SMS, kejut solat subuh, tahajud, benda ni, masa yang sama turut bagi nasihat supaya jaga aurat dan seumpamanya, agar dengan itu suatu hari nanti tak jadi benda yang tak diingini. Niat saya baik, tak ambuh benda ni, tak ambuh jadi hancur kerana akhlak tak molek dan membeterah gejala zina. Jadi masalahnya, dia kata dia kawan dengan seorang perempuan tujuan agama. Dia kata dia nasihat semua suruh tutup aurat dan sebagainya, talipung khabar, tak baik tu, buat benda tadi tu, dosa begitu gini. Lepas tu mesej pula, jangan tu buat benda ni, jangan tak pakai jilbab tu, kena pakai jilbab. Baik, tidaklah ada orang memfatwakan kalau kita mesej kepada orang perempuan perkara yang baik, tak ada orang di ulama fatwa haram. Dia sama macam kita cakap dengan puan, kalau cakap dengan puan bab jual beli haram, tak haram dah. Dah cakap mana lebih parah dengan SMS. Teruklah cakap beradak terus dengan suara, SMS tak ada suara. Jadi bila dihalalkan jual beli, maka SMS kepada orang puan yang bukan mahram, kita beritahu perkara agama, tak salah lah. Faham lagi? Cuma kaedah Islam ni dia syaduz zara'i, dia nak menutup pintu yang kebanyakannya akan berlarat kepada itu. Jadi kena berhati-hatilah kalau sekadar dakwah ni. Alhamdulillah kena berhati-hati, sebab dia ikut atas adatnya. Bila kita ngerapuang, mula-mula dia dakwah lagi, takut kediam dia jadi sedap kuah dah pula. Faham tak? Takut larat situ. Kalau tak larat, alhamdulillah. Takut larat jadi benda-benda nafsu. Apa hukum kita makan makanan yang waswas pada dasarnya mengikut internet yang dikaji, tetapi padahal kandungannya makanan mengandung perkataan halal? Baik, dia gini, sekarang ni tidak mesti tulis halal itu halal, dan tak mesti tak tulis halal itu maknanya haram. Yang haram itu maknanya yang ada kandungan yang haram, sekalipun tulis halal. Cuma pada adat fiqh ini, bila ada tulis halal dan halal itu rasmi, maka kita ikut hukum syariat, boleh kita beramal dengan logo tersebut. Fiqh tidak suruh kita pergi tiap-tiap manusia yang nak makan kena pergi melawat kilang.
Nah, jadi kita dengan sangka baik atas dasar zanniyah, boleh kita pakai tanda halal tersebut kalau tanda halal yang rasmi. Cuma bila berlaku kadang-kadang tanda halal, ada juga yang tidak halal, maka atas jalan warak kita kena jauh benda-benda makanan yang seperti ini. Faham? Jadi dari segi fiqh harus, dari segi hukum tasawuf, hukum waraknya tak baik, tak comel hak kita makan tadi. Kerana ada berlaku syubhah. Nampak? Al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal jelas, haram tengah. Wa bainahuma ada amrun mustabihah, ada umur mustabihah. Tengah ada benda yang pelik. Nak kata halal takut haram pasal pakai ni tak apa comel ni. Nak kata haram tak ada pula tulis itu benda yang haram. Jadi dari segi fiqh boleh makan kalau tak ada yakin halal haram, tak ada bukti haram. Tapi di segi warak sebaik-baiknya kita tinggalkan yang syubhah seperti ini. Apakah hukum main saham? Jawabnya main saham main lagu mana? Maksudnya menyertai saham. Boleh sebenarnya, Islam tak larang pun, tapi ikut kaedah. Kita kena tahu apa benda mabek. Mabek ni benda barang jualan oleh syarikat tu duk jual. Dia meniaga kayu papan lapis. Nak duk jual, ekspor papan lapis. Boleh kita nak masuk serta. Meniaga benda ni, meniaga getah. Boleh. Takut meniaga yang haram, meniaga arak, meniaga barang-barang judi dan sebagainya, tak boleh masuk saham tu. Tu yang kedua, kita ada akad dengan tuan punya syarikat. Kan saham ini kita mengkongsi modal. Katakan 1 juta kita masuk RM10,000, maknanya 1%. Mana kalau dapat 1 juta, kita dapat RM1. Tupang je dia tukar wak niaga, tu saham dia panggil. Ni dia tak ada kira, dia latih 101, mu tengok saham mana hak agak untung beli tu. Jadi 01 ni tak ada ukur syarak, dia kira nak untungkan majikan dia supaya bonus dia tinggi, upah dia mahal. Jadi tak kira lah ni. Ramai orang Islam sekarang di Terengganu sekalipun yang masuk saham-saham yang haram seperti saham arak dan judi. Beberapa orang Terengganu pun masuk juga. Boleh-boleh ada pergi ke Mekah baru-baru ni. Tapi dia senang lena dengan arak dan judi. Nampak? Tak usah tebang lagu tu. Apa hukumnya makan makanan yang dibuat pemujaan? Jawabnya, kata setengah ulama haram makan. Hak buat muja. Kata setengah ulama makruh makan. Macam lima Cina hak buah tajerak. Dia buah 5 sangkis nak suruh tuk dia makan. Tuk dia mampu makan. Dia buah 5 situ. Budak-budak ukit kurang pergi bahang. Puak. Dia ingat ke atu dia makan. Suka sangat. Padahal kita pergi makan makruh kata setengah ulama. Kerana ni hak untuk semayang dia. Apakah bacaan dalam sujud sahwi? Dalam mana-mana hadis tak ada sebut apakah bacaan sujud sahwi. Tak ada sebut. Sebab itulah bacalah sebarang bacaan yang dikira munasabah, maka dikira sah pada syarak. Tak ada hadis sebut dalam sujud sahwi Nabi baca ni, tak ada. Ulama cek dah, tak ada. Kita rasa cek ulama cek dah. Sebab tu boleh kita nak baca macam sujud biasa, subhana rabbiyal a'la. Boleh tak? Ada ulama fatwa. Boleh juga dengan pendapat setengah mazhab Syafi'i, subhana man la yanamu wala yashu. Maha suci Allah yang tak tidur dan tak lupa. Boleh juga. Dari dayah bala. Soalan yang seterusnya, bolehkah kita sengaja meninggalkan kunut lepas tu kita buat sujud sahwi? Jawabnya boleh. Jadi perbuatan itu makruh. Sengaja tinggal kunut, kemudian sengaja nak sujud sahwi balik, hukumnya makruh. Soalan yang terakhir pada malam ini. Ayah saya beli menggunakan nama ibu untuk beli tanah, kereta dan lain-lain kerana namanya blacklist. Telah mati ibu. Adakah semua harta itu dinamakan harta pusaka? Atas sebaliknya sedangkan semua bayaran dibawa oleh ayah? Tolong jelaskan. Apa hukum berkatan untuk kali kedua mengikut bangsa dunia dan bangsa akhirat? Baik. Ayah dia beli tanah atau beli harta lah, senang. Bubuh nama mak. Beli atas nama mak. Pasal apa? Pasal nama ayah blacklist. Umpama tak? Disenarai hitamkan. Pasal itu lambat bayar, tak bayar apa semua. Jadi beli semula ni, dah ni ada duit dah ni, beli. Cuma ubah je nama mak. Lepas tu mati kira gua ni. Kalau tidak ada dah mana ayah tu beri harta ke mak, maka hukumnya tak bagi saka. Kerana tuan harta tak mati lagi, iaitu ayah. Nama tu select sahaja. Hukum syarak, nama tu select sahaja. Hukum dunia atas nama tu. Saka atas nama tu.
Hukum syarak siapa punya? Suami punya harta. Jadi bila mati mak bagi saka tak bagi lah. Sebab saka-saka ni bagi harta orang yang mati. Dan ni ayah punya harta, cuma buh nama mak saja atas dasar undang-undang. Faham tak? Ayah tukang bayar, ayah tukang beli, buh saja nama mak. Buh nama orang lain, bukan harta orang lain, harta yang tukang bayar. Jadi yang mati nama saja. Jadi tak bagi saka. Tapi sekarang banyak berlaku penipuan lagu ni lah. Tak, kita buh nama saing kita, syarikat dan sebagainya, sampai masa bahan ke dia syarikat. Dia kata atas nama dia. Dia tolak hukum syarak, dia pakai hukum undang-undang manusia. Hukumnya dia pergi semayang, dia pergi haji, dia pergi ke Mekah, zakat, Tuhan tak terima semua dia makan harta tu. Tapi ni banyak berlaku dalam masyarakat. Pinjam nama pak saudara, pinjam nama anak saudara, buat syarikat, beli barang satu-satu. Bubuh nama pak saudara, harta anak saudara, 200,000 beli barang. Boleh ke pak saudara tengok nama dia, dia dakwa hak dia. Macam-macam berlaku. Buku bank pun gitu juga. Ni buh nama molek ada. Ayah maknanya dak nak pergi dah pasal ayah tu uzur. Jadi ayah minta tolong bubuh nama seorang lagi dalam buku bank supaya boleh pergi ambil bank, boleh ambil PT. Nak berulang payah, nak buat berobat. Tak. Ya, abang hak sulung sekali kata buh nama kita lah, senang. Kita duduk dekat dengan bandar nak pergi di bank. Buh nama abang seorang, nama kedua 100,000 biti dalam bank. Bila buh nama kedua, ayah pun mati, abang boleh harta. Patutnya bagi saka. Dak nama kita tu ayah kita dah. Nampak? Siapa kemati Tuhan tak terima amal ibadah. The bank main. Masa ni sejak lagi bahan mati seorang tau. Masih nak mati kat gini mari nyesal. Tapi Tuhan tak terima taubat. Pasal apa? Harta orang ramai. Kalau kita minum arak 13 trailer, tak, lepas tu malam ni dengar takutnya nyesal, kita taubat, malam ni juga Tuhan terima. 13 trailer berzina dengan porong 2 hotel kapal Mekah. Bukan kata 2 orang, lepas tu taubat kepada Allah. Tuhan terima malam ni juga. Tak payah pergi di pelabuhan Kelang minta taubat ni, tak payah. Tapi libat dengan harta orang, lagi kita tak minta halal ke dia, Tuhan tak terima taubat. Nak curi barang orang, kena pulang balik barang curi. Ropok bank kena atur di bank mula biti, baru Tuhan terima taubat. Curi karburetor motor, kena cari tuang dia, kena serah balik. Atau wi kandak dia kalau tuang motor mati dah. Ni sebab tu tidak, Tuhan tak terima. Masa kita gagah ni, buka lampu cerah, balik di rumah ada adik-beradik, tak berasa takut. Tapi masa roh nak keluar lagi, masa nak mati, masa tu paling takut. Menyesal yang amat sangat, tapi terlambat. Kerana kita tak minta halal masa hidup. Lepas tu, libat dengan dosa dengan harta benda orang, jangan main-main. Hak jenis sodok umur orang dah, ambil balik tanah hak kerajaan beri dah. Hak orang buat lengah-lengah masjidnya sodok acul lebu habis. Hak tu jang keren tu. Memang goreng pisang api neraka ni. Sebab apa? Sebab hak tuang punya tak halal. Kalau tuang punya halal, alhamdulillah. Bukan orang saja, kita ni bahan piti anak. Tak gati-gati pun tak boleh, kena gati tu. Dah anak raya, memang raya piti. Anak umur 4 tahun, 5 tahun. Kita 40, apa dia nak raya piti? Faham tak? Dah anak kita 4 hari raya, boleh 300 ya. Kita nak tukar sepoket, kita piti anak. Faham tak? Bahan piti anak subuh lah kau bahan 60. Nak tukar sepoket, bawa cermin yang baru usaha, tengok belakang. Tak gati pas cleaning. Hukumnya tetap haram, tak boleh. Maknanya duit walaupun hak anak sendiri tak boleh. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan memakan harta antara kamu walaupun dengan anak secara batil, kerana Tuhan tak terima ibadat makan harta yang haram.